ورسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوهي إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين ولكن أوهي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan pergi kepada satu hadis lagi, yaitu hadis yang seterusnya, yaitu hadis, kita panggil dia hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah pada muka surat 244, hadis yang ke-39 bracket 38, muka surat 244. Masih lagi dengan Kitabul Iman, tapi dalam fasal ketiga sudah. Berterusan di atas tauhid merupakan berita gembira ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina fa'abta'a alaina wa khashina an yuqta'a dunana fafadhi'na faqumna faqumtu awwala man fazi'a فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت هائد للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف الهائد من بئر خارجة والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أزهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الهائد يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه وبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنهم قال ما هاتان النعلين يا أبا هريرة قلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها وقلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين ثديي فخررت لأستي قال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بالبكاء وركبني عمر فإذا هو على عثري فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بأستني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي قال ارجع قال يا رسول الله قال رسول صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك
man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Qala na'am. Qala fala taf'al fa inni akhsha an ya'takila an-nasu 'alayha fakhilhum ya'malun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhallihim, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Abu Hurairah kata kami duduk mengelilingi Rasulullah dan sebut nama Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya dua orang ni orang yang ada something lah, maksudnya orang yang penting lah, disebut di kalangan orang ramai. Dalam satu jemaah sebut nama dua orang ni. Jadi dua orang ni orang yang terpenting Nabi lah. Lalu Rasulullah SAW bangun dalam kalangan kami. Masa duduk dalam buat halaqah tadi bersama Rasulullah bangun daripada sahabat. Baginda agak lambat kembali kepada kami. Lepas bangun keluar tak datang-datang, tak kembali-kembali. Kami berasa bimbang. Baginda ditimpa sesuatu ketika ketiadaan kami. Mungkin Nabi pergi seorang, takut menyusahkan Nabi, Yahudi menyusahkan Nabi. Akulah orang yang mula-mula rasa gabra. Saya guna perkataan gabra. Fazi'a, gabra. Rasa, maksudnya rasa hati tu gabra. Jadi gabra ni terjemah moden sikit. Saya rasa gabra, maka aku telah keluar mencari Rasulullah sehingga aku telah sampai di sebuah kebun milik seorang Ansar daripada Bani Najjar. Maka aku berpusing-pusing sekitar kebun untuk mendapati adakah terdapat pintu bagi kebun itu atau tiada. Lalu aku tidak mendapatinya. Lalu aku mendapati sebuah terusan kecil daripada perigi yang berada di luar atau perigi milik seorang yang bernama Kharijah, yang airnya memasuki ke dalam kebun dan terusan yang kecil itu ke dalam kebun dan terusan itu saliran air yang kecil. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah menyusup dan masuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, Abu Hurairah kah? Ini Rasulullah tak perasan. Abu Hurairah kah? Itu ni kita cerita mengikut hadis dulu. So kita akan beritahu situation, keadaan hadis nanti. Jawabku, ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang menyebabkan kamu melakukan demikian? Aku berkata, Tuhan berada di kalangan kami. Maksudnya dia jumpa dengan Nabi, Nabi duduk dalam kebun dah. Kisah ni dia jumpa dengan Nabi, Nabi duduk dalam kebun dah. Nabi duduk dalam kebun. Nabi seolah-olah tak perasan. Saya nak beritahu, Nabi ni baru turun daripada Mi'raj rohani. Tuhan berada di kalangan kami, lalu Tuhan bangun dan pergi. Tuhan agak lambat kembali kepada kami. Kami berasa bimbang. Tuhan ditimpa sesuatu ketika ketiadaan kami. Kami merasa gabra dan akulah orang yang mula-mula merasa gabra. Aku telah keluar sehingga sampai ke kebun ini, lalu aku menyusup masuk ke dalam kebun ini seperti musang menyusup masuk dan sahabat lain berada di luar kebun. Dia cerita flashback balik pada Nabi. Nabi seolah-olah Nabi bertanya pada dia dan dia flashback balik. Lalu Nabi telah memanggil daku dan menyerahkan kepadaku kasut baginda sebagai tanda dan mengutuskan daku untuk mengisytiharkan bahawa barang siapa yang mengucap kalimah syahadah dengan meyakini dalam hatinya, maka pasti akan masuk syurga. Dalam perjalanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah orang yang pertama aku jumpa. Beliau berkata, apakah dua kasut ini wahai Abu Hurairah? Umar tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, ini adalah dua kasut Rasulullah dan baginda telah mengutus aku untuk mengisytiharkan kepada orang yang aku temui yang bersaksi dengan kalimah la ilaha illallah dengan yakin dalam hatinya, maka aku akan khabarkan berita gembira kepadanya dengan syurga. Maka Sayyidina Umar telah memukul dadaku sehingga aku jatuh terlentang. Kata Sayyidina Umar, pulanglah wahai Abu Hurairah. Maka aku telah kembali kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, dan Sayyidina Umar mengikutiku daripada belakang.
Rasulullah SAW bersabda, kenapa kamu wahai Abu Hurairah bila balik dalam keadaan menangis? Jawabku, aku telah berjumpa dengan Sayyidina Umar dan telah mengkhabarkan kepadanya dengan apa yang Tuhan utuskan daku dengannya. Lalu beliau telah memukul dadaku sehingga aku jatuh terlentang. Dia berkata, pulanglah Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah berkata kepada Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan kamu melakukan demikian? Jawab beliau, ya Rasulullah, saya korbankan ibu dan ayah saya untuk Tuhan. Adakah Tuhan telah mengutus Sayyidina Abu Hurairah dengan kasut Tuhan kepada mereka yang ditemui, yang bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dalam keadaan yakin dalam hatinya, maka hendaklah dia khabarkan berita gembira dengan syurga. Jawab Rasulullah, ya. Dia kata beliau, jangan Tuhan lakukan yang demikian. Sesungguhnya aku takut orang ramai akan berserah diri kepadanya dan meninggalkan amalan. Kata Rasulullah SAW, biarkanlah mereka supaya beramal. Hadis riwayat Imam Muslim. Begini, hadis riwayat Imam Muslim. Terjatuh pula dia. Dia jadi licin. Okey, khair. Saya pun tak perasan. Begini. Jadi bila Sayyidina Abu Hurairah, kisah dia dulu saya nak ceritakan balik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dan sahabat-sahabat bersama dalam majlis lah, macam dalam hail, dalam majlis, dalam lingkungan. Masa tu Nabi memberi nasihat dan sebagainya lah. Dan tiba-tiba Nabi bangun daripada majlis tersebut. Dari duduk. Jamaknya qaid. Qu'ud ialah jamak kepada qaid ialah qu'ud. Fu'ulun, wazan fu'ulun. Kami duduk ramai-ramai ni. Duduk dalam majlis ramai-ramai. Tetapi bila duduk dalam majlis tu, Sayyidina Abu Hurairah menyebut dua nama, iaitu nama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dikhususkan dua nama. Maklumlah di sini dua orang sahabat tersebut dianggap penting oleh Nabi dan orang kanan Nabi. Oleh sebab itu nama mereka disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sebab apa? Muamalah Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berbeza dengan muamalah dengan sahabat-sahabat yang lain. So orang kanan. Jadi sentiasa Nabi ni, kalau mereka ni ada, mereka ada dalam majlis, Nabi akan datang depan. Orang-orang lama, orang-orang masyaikh. Tolong bagi tahu kepada Ustaz Long macam mana. Dia kata tak ada gambar, tak ada suara tu saya ni. Yang lain saya rasa okey lah tu. Jadi jadi dia sentiasa Nabi akan dekatkan dengan beliau. Jadi kalau kita dengan ustaz-ustaz kita, kalau kita pelajar-pelajar lama dengan ustaz-ustaz kita, kalau kita datang dalam majlis, beliau akan panggil kita duduk depan. Maknanya orang-orang special lah kali kot. Begitulah juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi telah berpaling dan membelakangi kami keluar daripada majlis. Jadi masa duduk ramai-ramai, Nabi keluar. Selepas Nabi keluar, sahabat masih lagi berada dalam majlis. Itu adab dia. Bila seorang guru keluar, sahabat masih anak murid mesti tunggu lagi. Mungkin Rasulullah ni ada keluar, mungkin nak pergi hajat ke, qada hajat dan sebagainya ke. Jadi sahabat masih menunggu dalam majlis tadi. Sayyidina Abu Hurairah kata, kami pun masih menunggu. Tapi agak lama Nabi tak datang-datang. Kenapa pula Nabi tak datang? Kenapa pula Nabi tak datang? Nabi tidak pulang manakala sahabat lain rasa masih lagi menunggu. Oleh itu pelajar perlu menunggu ustaz apabila ustaz keluar atas sesuatu urusan penting. Sahabat berasa cemas dan risau apabila Nabi tidak pulang, seperti mana risaunya ibu bapa apabila melihat anak hilang dalam pandangan mereka kerana kasih sayangnya. Jadi apabila kan seorang ibu bapa, kalau kita pergi tengok anak kita bermain di padang, mata kita, walaupun kita duduk bual sama kita, tapi mata kita tengok budak tadi. Kalau budak tu hilang dalam pandangan mata kita, kita risau. Mana budak tu pergi pula? Begitulah sahabat apabila bersama dengan Nabi, selalu melihat Nabi SAW.
dan terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau tak tengok Nabi, risaulah. Jadi Nabi keluar, Nabi tak balik-balik lagi. Jadi semua kami, kata Sayyidina Abu Hurairah, kami semua risaulah. Kenapa Nabi SAW tak datang-datang lagi ni? Jadi akulah orang yang pertama risau. Jadi aku orang yang pertama risau lah. Sebab Abu Hurairah ni dia selalu bersama dengan Nabi. Setiap waktu bersama dengan Nabi. Selama 3 tahun setengah. Masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijrah. Jadi 3 tahun setengah dengan Nabi. Begitu banyak untuk menghafal hadis Nabi SAW. 5,275 hadis yang dihafal oleh riwayat beliau dalam masa 3 tahun. Terlalu banyaklah perkara ini telah datang. Perkara ini yang telah banyaklah. Jadi beliau risaulah anak murid yang selalu belajar dengan Nabi SAW. Jadi banyak perkara dalam hadis ini tidak diceritakan dengan terperinci untuk meringkaskan cerita. Makna hadis ni Abu Hurairah pun cerita, dia skip je. Jadi ulama lah dengan situation tadi, dengan cara cerita, jalan cerita tadi, maka menambah di dalam tafsirnya. Sahabat telah mencari. Jadi dia kata terus ke kebun. Terus Abu Hurairah ni terus turun cari, terus cari ke kebun. Sebenarnya sahabat lepas Rasulullah SAW tidak pulang-pulang lagi selepas itu, tidak datang-datang lagi masa tu. Jadi kalau masa tu Nabi SAW tak pulang, maka beliau berada dalam keadaan risau lah. Jadi dia pun pergi carilah di sekeliling rumah. Mungkin dicari rumah Azwajil Mutahharat dulu. Kan kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan tengok lepas Raudah tu sikit, lepas mimbar depan tu dia ada macam dia ada payung tu buka kat dalam masjid. Di situ tu rumah Azwajil Mutahharat. Raudah tu ialah rumah Azwajil Mutahharat yang lain lah, isteri-isteri Nabi yang lain lah. Dan selepas tu di Raudah tu rumah Aisyah, dekat-dekat saja rumah dia tu. Semua dalam ada 2-3 rumah depan tu yang mana dia buka payung tu kan, ada kat lepas mimbar tu dalam Masjid Nabawi tu dia ada buka payung macam kat luar. So payung tu tanda di situlah rumah isteri-isteri Nabi. 3-4 orang rumah isteri-isteri Nabi di situ. Semua Arab ni dia tak buat kekal, dia takut orang buat macam-macam. Jadi dia buat sebagai satu simbol dan tanda dalam masjid Nabi SAW saja. Orang yang perasan lah begitu. Jadi cari rumah isteri-isteri Nabi yang lain, tak ada. Jadi bila tak ada, mereka cari di lorong-lorong Madinah, mereka cari di sekeliling-sekeliling Madinah, lorong-lorong Madinah pun tak ada. Jadi biasanya Nabi ni SAW bila kadang-kadang Nabi berseorangan, maka Nabi suka ke kebun. Sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah terus menuju ke kebun untuk melihat Nabi adakah berada di kebun. Salah satu kebun lah Nabi suka. Kadang-kadang Nabi bila bersunyi diri, Nabi suka pergi kebun. Nabi suka bila masuk kebun, Nabi akan sembahyang sunat kat kebun tu. So kadang-kadang waktu-waktu begitu Nabi suka. Jadi bila dah tak ada bumbung yang terbuka tu lah yang dekat sikit kan, bukan bumbung terbuka kat belakang tu, yang dalam masjid tu. Yang dalam masjid tu ada, dia buat macam bumbung, kawasan bumbung yang terbuka sikit, dia tutup dengan payung tu. Itu di antara saya rasa 3 rumah isteri Nabi di situ, dekat-dekat aja rumah yang berbeza. Okey, jadi barulah dia ke kebun. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun dalam barulah maka Masjid Nabawi, di kawasan sekitar Masjid Nabawi dan lorong-lorong Madinah, tapi masih tidak menjumpai Nabi. Kemudian barulah mereka mencari kawasan kebun kerana Nabi sering ke sana. Dalam bahasa Arab, kebun dipanggil haid. Haid ni kita terjemuh dia kebun. Haid ni sebenarnya pagar, tembok. Haid ni tembok yang diperbuat daripada tanah. Tapi oleh kerana takkan kebun, apalagi Madinah ada kebun kurma je lah. Jadi Nabi tadi
haid, dia panggil haid. Sebenarnya haid ni tembok tanah. Jadi kebiasaan orang Arab, kebun-kebun mereka akan pagar mereka kebun tadi dengan pagar tembok. Tuan-tuan pergi kat Madinah kan, tuan-tuan masuk kebun kita nak pergi beli buah kurma kat Madinah kan. Ya, bila mutawif bawa kita bukan beli kat bazar ni, beli kat kebun tu. Kan dalam kebun tu dia ada pintu, dia ada pagar. Haid sekarang dia tak buat dah dengan tanah, dia buat dengan besi, dengan sebagainya, pagar tinggi yang menutupi kebun tadi. Itu suasana orang Madinah dulu. Dalam kebun besar mana pun dia akan buat pagar. Dia akan buat pagar. Jadi kebun besar dia akan buat pagar. Jadi bila pagar di kebun tadi, begitu. Dia akan buat pagar dan dia akan masuk di situ. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, aku menjumpai satu kebun. Aku tengok dah kebun. Mungkin Nabi duduk dalam kebun ni lah. Tetapi aku tak jumpa pintu. Kebun tu mesti ada pintu. Tembok tadi, dia ada pintu. Tapi oleh kerana terlalu gabra. Satu kadang-kadang kita kan terlalu risau, terlalu gabra. Tak nampak depan kita. Kita tak nampak depan kita. Kita tak nampak depan kita sekarang. Jadi kita tak nampak lah sebab kita terlalu gabra. Begitulah Sayyidina Abu Hurairah, dia terlalu gabra, dia keliling-keliling tak jumpa pintu. Tapi masa keliling-keliling tu dia dapat nampak satu saliran air. Sebab orang Madinah ni kebanyakan perigi untuk mengairi kebun di Madinah berada di luar kebun. Perigi itu dia akan buat banyak perigi, dia akan buat satu perigi kat luar kebun. Bila perigi kat luar kebun, jadi senanglah musafir-musafir datang boleh ambil air perigi tu. Dan air perigi tu akan diambil dengan timba ke, atau diambil dengan dol tu. Kita kata dengan apa tu? Lama tak pakai perigi, kita tahu dah panggil tu. Kita panggil timba je. Orang Kelantan panggil timba je. Dengan ada tali tu, timba dengan tali, angkat air dan dia akan masukkan. Timba dia besar lah, tali dia besar tu, dia akan masukkan air tadi, dicurahkan. Dan daripada air tu dia akan buat saluran kecil. Air tu lah akan lalu macam kita kat pengairan lah. Kan bila kadar buka, Kelantan kadar dia buka air daripada parit yang besar, dia akan masuk ke parit-parit kecil. So begitulah, tak ada parit kecil. Kecil aja parit tu. Boleh masuknya musang je boleh masuk. Kecil aja. Jadi aku tengok kebun tu, aku tengok lubang kebun tadi. Aku pun masuk lalu kebun tadi. Dia kata begitu. Haid kerana dipagari oleh tembok agar tidak dimasuki oleh binatang. Sayyidina Abu Hurairah menjumpai kebun tapi tidak menjumpai pintu. Apabila tidak menjumpai pintu, beliau telah menyusup masuk melalui saliran air yang memasuki kebun daripada perigi luar kebun. Ar-Rabi' ialah lafaz yang ditambah oleh mudraj. Mudraj ini adalah satu lafaz yang ditambah oleh rawi dalam menerangkan makna hadis. Itu kita panggil dia mudraj. Mudraj ini bukan daripada perkataan Nabi, tapi ialah satu tafsir daripada rawi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudraj lafaz yang dimasukkan, iaitu perkataan Ar-Rabi'u al-Jadwal. Jadi bila masuk dalam kebun, tengok Nabi ada kat kebun. Tu hairan tu, Nabi ada kat kebun. Bila Nabi ada kat kebun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendekati Nabi. Bila mendekati Nabi, Nabi tanya, "Malaka ya Abu Hurairah? Abu Hurairah, apa hal ni? Termengah-mengah ni." Macam itulah kita. Apa hal kamu ni termengah-mengah je ni? Pucat lesi je ni. Fazi'ah ni pucat lesi. Pucat je ni, gabra je ni. Kenapa? Jadi seolah-olah Nabi tak perasan. Dulu kan tadi Nabi baru duduk bersama dengan sahabat di dalam masjid. Lepas tu Nabi keluar dan Nabi sampai di kebun. Macam mana sampai kat kebun tu, wallahualam lah, kita tak cerita lah. Tak dicerita dalam hadis tu. Cuma Nabi duduk dalam kebun. Bila Nabi duduk dalam kebun, semasa Sayyidina Abu Hurairah sampai, Nabi, sebab tu saya kata di sini ada Mi'raj tu. Mi'raj. Jadi bila Mi'raj,
Mungkin duduk dalam kebun tadi. Untuk apa? Muraqabah adalah sebahagian daripada bahagian zikir. Muraqabah. Muraqabah kan, kita bermuraqabah. Begitu juga apabila dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar, apa perkara yang kita nak buat? Apa doa yang sepatutnya kita minta?" Allahumma innaka, Nabi bersabda lebih kurang, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afa fa'fu al ghina. Nabi doa hadis tadi. Maknanya ada Nabi macam mana kita nak doa. Jadi doa tadi pun doa istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama telah bahas di situ, bukan setakat doa, kita boleh sembahyang, kita boleh baca Quran, dan salah satunya kita bermuraqabah. Bermuraqabah. Bermuraqabah ni dia macam berfikirlah. Fikir sejenak, tenung, pejam mata, muraqabah. Selalu kita tengok syekh kita, Syekh Jamshid rahmatullah alaih, beliau bermuraqabah. Dalam bermuraqabah, beliau tutup muka gini ya. Dia tutup muka begini. Anda tengok dia tutup begini. Dia tutup dalam gelap lah. Dalam gelap. Saya selalu jaga dia tengah-tengah malam kan. Dia muraqabah. Dia memikir sesuatu kebesaran Allah lah. Ini dalam sufi lah, muraqabah macam ni. Muraqabah. Saya tengok saja. Satu ketika Maulana diputuskan untuk ke England, untuk menghadiri istimewa di England. Maulana pergi dengan belanja sendiri semua. Di depan tempat Maulana kita kan, dia tak ada rumah. Rumah dia jauh di Tandur Alaya, dekat dengan Karachi. Maulana balik setahun sekali je ke rumah dia. Maulana duduk dengan kami di Railway. Maulana duduk kami dengan dalam galeri bilik yang besar. Maulana ada satu tempat, saya khadim duduk situ Jadi semua kunci-kunci kan, dia ada almari semua, kunci-kunci itu dengan saya. Kunci-kunci dengan saya. Ada satu kunci yang Maulana tak bagi siapa pegang. Itu kunci Maulana pegang. Kunci itu pun saya juga kadang-kadang pegang. Nak tukar baju, dia akan ikat kunci itu dengan tali dan letakkan dekat di sini. Dia letak di dia matikan di sini, dia buat macam tu, dia masuk tali, dia tarik tu, kunci tu baru dalam poket. Dia tak jatuh Tapi nak tukar baju, saya yang ubah kunci tu, tapi saya tak pegang kunci tu. Maulana aja pegang kunci tu. Kunci tu adalah untuk satu meja, satu rehal meja yang mana dia boleh dibuka macam tu, dia ada kunci. Di situlah Maulana simpan sikit keperluan-keperluan dia apa semua. Hari tu Maulana nak ke England. So Maulana kena bayar tiket lah. Jadi Maulana kira duit lah hari tu. Pukul 12 malam ni semua orang dah tidur dah. Saya tak tidur malam tu. Saya bergilir dengan Adam. Satu malam saya tidur lewat, Adam tidur lewat. Malam yang saya kena berjaga sebab Maulana lepas Isyak pukul 10 habis sembahyang Isyak dah lewat dah. Orang lain pukul 7 lagi sembahyang Isyak. Musim sejuk, kita orang pukul 10 sebab majma' ramai di Railway ni. Majma' ramai 60-70 ribu orang setiap hari. Bila tetamu dakwah datang 60-70 ribu setiap hari. Kita masak, dan pelajar-pelajar kena masak roti capati. Masak roti capati, tapi dengan kita buat dengan tenduri lah, dengan tempayan, roti tempayan untuk berpuluh-puluh ribu tetamu dan pelajar yang masak roti capati tu. Jadi kami duduk sana 10 tahun masak capati pandai masak capati. Sebab tu kita makan capati, kita tahu capati tu masak tak masak. Macam tuan-tuan makan nasi, tuan-tuan tahu kan, ni nasi ni mentah ni, nasi ni tak mentah ni. Saya tahu capati tu mentah kan tak mentah. 10 tahun buat capati. Tapi dalam masa 3 minggu sekali kita akan buat giliran lah. Tak banyak buat capatinya. Kami dalam 3 jemaah tu dalam 3,000 kilo je. 3,000 kilo. Setiap hari kita masak capati, kita masak roti tanduri tu 3,000 kilo setiap hari. Tuan-tuan gambarkanlah 3,000 kilo untuk tetamu dalam 60-70 ribu. Jadi kita semayang 6-70 ribu. Kita masak 3 kilo, 3,000 kilo sehari. Tapi kita masak 2 kali lah untuk tetamu. Sebab makan percuma di Railway ni, tempat saya belajar ni, makan percuma je. Masya Allah. Tetamu luar negara, lain lagi. Sebab 6-70 ribu orang sentiasa berada di situ. Jadi 3 tan lah, 3,000 kilo ni 3 tan lah sehari masak.
Dulu pakai tangan. Sampai tahun 91 masih lagi pakai tangan. 89 saya pergi. 91 masih lagi pakai tangan. Selepas tu tahun 91 akhir baru ada mesin. Bakar roti dengan mesin. Tapi nak buat, dia pakai mesin lagi lah. Uli pakai mesin. Tapi nak masak tu tak pakai tempayan dah. Kita pakai satu mesin. Dia akan jalan tu, dia akan masukkan roti tu, dia akan keluar roti. Tapi guna tangan. Pelajar-pelajar lagi yang khidmatnya. Jadi bila musim sejuk, makan lepas isyak. Makan awal pun pukul 8, 9, 8.30 makan pun pukul 10 baru habis, 10.30 baru habis. Sembahyang dekat pukul 11. Jadi Maulana habis tu akan jumpa dengan tetamu-tetamu yang nak balik daripada Pakistan, nak balik ke negara masing-masing atau nak pergi ke India. So habis jumpa tetamu 12 malam baru Maulana datang. Tempat dia budak-budak tidur pukul 10.30 dah tidur. Tapi saya tak tidur lah. Saya kena tunggu sampai pukul 12 malam. Tempat tu saya ada dua, kita orang ada dua khadim. Satu malam kita bergilir lah. Satu malam tidur awal, satu malam tidur lewat. Sebab sampai pukul 12 malam. Pukul 4 pagi kena bangun dah. So pukul 4 pagi pelajar dikejut. Pukul 4.30 pelajar sudah ada kehadiran untuk masuk kelas, baca Quran dan sebagainya. Jadi saya bangun 3.30 lagi sebab Maulana bangun awal. So saya kena sediakan susu untuk Maulana dan sebagainya. Jadi satu ketika Maulana duduk kira duit. Maulana buka peti tu depan tu, Maulana buka rot, Maulana kira duit. Saya pergi panas air, panas susu ke atas. Saya tengok melalui tingkap Maulana duduk kira duit. Banyak duit, dalam dolar pula. Lepas tu tengah baca tu, saya masuk. Saya bagi isyarat saya masuk dalam bilik tu. Dia tengok saya, dia pun tutup. Dia pun tutup duit tadi. Dia tutup duit. Dia tak sedar banyak duit. Saya dah tengok dah, saya dah hintai dah. Saya ni jahat. Nakal, budak nakal. Dia pun tutup macam tu. Lepas tu dia tutup duit macam tu. Macam dia tutup, dia ringkuk macam tu lah. Dia tutup tu. Lepas tu dia pun buat murakabah. Maulana selalu murakabah. Bunyi begitulah bunyi. Saya baca apa saya tak tahu. Dia murakabah. Lepas tu dia kata, sambil murakabah tu dia bila saya masuk dia kata, susu dah panas. Dia cakap lagi. Saya kata susu dah panas. Okey, nanti sekejap saya nak pergi ambil apa. Bila saya pergi tu, bila saya keluar, Maulana buka balik. Saya duduk tengok ke jendela tu. Saya jenis nakal. Budak-budak nakal macam tu lah. Khidmat pun nakal. Jadi khair. Jadi saya tutup macam tu. Maulana pun, saya masuk kali tu, Maulana tutup lagi. Maulana duduk kira duit tu. Maulana tak nak pergi depan kira duit depan kami. Sebab Maulana kena ke England, nak kena kira duit lah, nak bayar tiket. Sebab pergi dakwah ni, belanja sendiri semua. Khair, maksudnya murakabah. Jadi mungkin Nabi pergi dalam murakabah, berzikir, duduk di kebun. Jadi situation tu baru tuan-tuan nampak murakabah tadi. Jadi duduk macam tu. Yalah, Maulana yang selalu bayan di Markas Rawin itulah Maulana Jamshid. Itulah makhdum saya yang saya khidmat dengan dia 4 tahun tu. Masa tahun 5 sampai saya tahun 7. Okey. Saya memang nakal. Kalau tetamu, kalau barang-barang datang, semua saya jaga tau. Barang datang, buah-buah kurma datang daripada Arab, special lah. So Maulana tak makan mana pun. Maulana kata buah kurma ni kena sampaikan kepada masjid, bilik foreigner. Bilik foreigner kan ramai tetamu-tetamu datang. Buah kurma datang special kat Maulana. So kena sampaikan. Saya lah yang orang akan sampaikan kepada bilik foreigner tu. Tapi Maulana tahu kita orang nakal. Dia kata, Maulana kata, baik sikit, girna jawe, ya kejur lah, ya kejur. Dia kata, girna jawe. Dia kata kat saya, buah tamar tu jangan nanti dia jatuh. Saya apa maksud nanti dia jatuh? Saya slip kalau sekertak dua, saya buang untuk saya ambil. Saya bagi makan budak-budak. Saya tak makan juga, saya bagi makan budak-budak. Budak-budak kata, cepatlah. Buah tamar tu, kita orang nak makan. Tak apa, itu aku pandai lah nanti kata. Tapi tuan-tuan jangan saya cerita nakal saya je. Dia kata, baik sikit, nanti buah tamar tu jatuh tengah jalan. Takkanlah orang besar nak bawa jatuh. Jatuh tu maksud dia tahu saya nak ambil. Orang kan Maulana suka makan buah
buah mangga. Mangga Pakistan manis. Dan Mona tak makan buah mangga kedai. Mona makan buah mangga daripada kebun yang dibawa oleh tetamu-tetamu. Nah, orang besar dia akan makan buah mangga dan orang bawa kepada Maulana tu best lah. Maulana memang seronok makan buah mangga. Makan buah. Jadi kalau mangga tu saya kena kira lah, mangga tu berapa sampai. Okey, 25 biji. Kira setiap hari kena kira mangga. Kalau dia makan 2 biji, mangga aku tinggal berapa lagi ha? Mangga aku tinggal berapa lagi, dia kata. Saya kata 25. Okey. Dia tak kira pun, dia percaya pada saya je. Tapi saya cara mengira saya lain. Saya takut nanti bila tanya buah mangga tu tak cukup, saya bilang lebih. Saya bilang depan mana 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 6 saya tak kira, saya letak 1. Lepas tu saya kira 6, 7, 8, 9, 10. 11 saya tak kira, saya letak 1. Lepas tu saya kata 11. 12 tu saya kata 11. So dalam buah mangga saya kira 25. Dalam tu ada 30 biji. Saya dah sedia dah. Kalau Maulana kira sendiri, nanti mangga tak cukup, aku nak cari mana. Maulana suka mangga saja. Tapi budak-budak masa duk belajar, dia kata, Maulana, mangga dah nak lebu dah tu. Mangga dah matang sangat dah. Dah masak dah tu. Dah hampir nak buruk dah tu. Mana kata, bukan mangga buruk, hati kau semua buruk kat mangga tu. Mana nakal dengan kami. Mana pun melawak juga dengan kami. Dia kata bukan mangga tu buruk, bukan mangga tu buruk, hati kau semua dah buruk dengan mangga tu. Dia kata, tak tengok mangga. Saya selalu makan mangga. Saya pandailah sikitnya. Hadim, pandailah nak hidup. Tapi saya tahu Maulana okey lah dengan saya. Saya panggil Maulana Ayah Abaji. Saya panggil Maulana Ayah Abaji. Saya panggil Ayah Maulana Abaji. Maulana Jamshid tu saya panggil Ayah Abaji. Saya panggil. Saya panggil Abaji. Anak Maulana Jamshid, Maulana Khurshid, tu selalu panggil Abaji lah. Saya pun panggil Abaji. Saya dah lama dengan Maulana, 5 tahun saya duduk dengan Maulana khidmat. Maulana Abaji. Nama saya tahun ketiga baru Maulana ingat. Hasnul Hizam. Tapi saya tak panggil nama Hasnul Hizam. Saya tukar pada nama Husnul Hizam. Hasnul tu sepatutnya Hasanul Hizam dari segi konsep bahasa Arabnya. Tapi nak mudahkan dalam konsep bahasa Arab, Husnul Hizam. Maulana panggil, Maulana 3 tahun. Maulana kau ramai pelajar, dia tak kenal pelajar pun. Khadim pun selepas 3 tahun dia kenal nama saya. Dia kata, mula-mula saya khidmat, dia panggil saya Bengali. Budak Bengali, dia kata panggil budak Bengali tu. Dia ingat saya Bangladesh. Cakap Urdu macam orang Bangladesh. Mula-mula mau pergi, tak pandai. Dia panggil saya Bengali. Lepas tu, dia panggil, tak tahun kedua dia panggil saya Hizam. Abaji tu ayah lah, cikgu. Abaji tu ayah. Mamaji tu ibu. Abaji tu ayah. Hizam dia panggil nama saya. Tahun kedua tu baru tahu nama saya Hizam kat belakang. Tahun ketiga, tu Maranam, dia kata Husnul Hizam Maranam Husnul Hizam. Saya tak ikat pun nama saya siapa. Tahun ketiga baru Maulana kenal nama saya Husnul Hizam. Semua pelajar ramai, Maulana pun tak ambil note semua. Dia tahu khadim je, panggil khadim aku, dia kata. Jadi semua orang tahulah kita orang pelajar-pelajar foreigner ni akan berkhidmat kepada ustaz-ustaz yang besar. Kita ditugaskan untuk belajar dan berkhidmat kepada ustaz-ustaz besar. Jadi saya orang yang dipilih lah. Dulu saya takut juga nak khidmat, tapi tak apalah. Saya kata saya cubalah, saya khidmat lah. Pasal khadim yang Adam tu pilih saya. Sebelum tu budak-budak Irani 2 orang, Mustafa dengan siapa tahu yang khidmat, 2 budak Irani. Lepas tu budak Portugal ni, orang-orang foreigner saja dipilih untuk khidmat kepada ustaz-ustaz besar. Ada satu orang datang tahun ketiga, Maulana dah tahu dah. Maulana kata panggil Husnul Hizam. Belakang Maulana ada kitab. Orang tu dia pergi cari kitab nama Husnul Hizam. Lepas tu dia cari belakang. Dia kata, Maulana, Husnul Hizam tak ada. Mana tak ada? Dia khadim. Kau tengok apa? Saya tengok kitab. Mana? Kitab mana ada nama Husnul Hizam? Dia kata. Dia cari kitab nama Husnul Hizam. Nama kitab tu Husnul Hizam. Kan seronok balik cerita zaman-zaman belajar dulu. Jadi
Mi'raj tadi. Jadi murakabah, jadi bermurakabah. Jadi banyakkan murakabah. Murakabah ni kita berfikir sejenak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu murakabah adalah salah satu bahagian daripada bahagian-bahagian zikir. Satu ayat pendek yang mempunyai 10 minit punya cerita. Lepas tu saya kata kalau saya cerita semua, dia akan jadi berpuluh-puluh jilid kitab ni. So saya shortcut jadi 10 jilid. Khair. Masya'nuka. Jadi di sini maklumlah Nabi tanya Sayyidina Abu Hurairah, "Masya'nuka ya Abu Hurairah? Apa hal ni?" Nabi seolah-olah tak perasan yang mana Nabi berada di dalam majlis, selepas tu Nabi ke kebun. Jadi bila tak perasan, maksudnya ulama membahaskan di sini Mi'raj tu ada dua. Satu Mi'raj rohani, satu lagi Mi'raj jasmani. Jadi di malam Isra' Mi'raj, Nabi Mi'raj rohani dan jasmani. Nabi naik Mi'raj tu. Mi'raj tu daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Isra'. Isra' tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Mi'raj tu daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dia macam ni. Dia gini-gini, lepas tu dia pergi menyengging dia. Macam nak naik tangga sebab ada pintu. Setiap langit tu ada pintu-pintu dia. Kan? Jadi Mi'raj rohani. Jadi bila mana jasad Nabi di bumi, roh Nabi berterbangan Mi'raj. Mana pergi berjumpa dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi kata dakhaltul jannah, aku masuk syurga. Nanti dalam kitab bersolat tu seronok. Nabi satu ketika sedang sembahyang. Allahu Akbar. Nabi sembahyang, Nabi melangkah ke hadapan. Nabi melangkah ke hadapan. Beberapa langkah. Sahabat tengok situasi ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang sunat. Dalam hadis nanti, dalam kitab solat nanti. Nabi melangkah ke hadapan. Bila Nabi melangkah ke hadapan, Nabi menghulurkan tangan. Macam nak menggapai sesuatu. Macam nak mengambil sesuatu. Lepas tu Nabi tarik balik tangan ni. Kan? Bila dia menghulurkan ke hadapan, Nabi hulur tangan ni. Macam nak ambil sesuatu. Hulur tangan ni macam nak ambil sesuatu. Lepas tu Nabi tarik balik. Lepas tu Nabi undur balik. Nabi berada di tempat sejadah yang asal. Lepas tu Nabi menyudahkan solat. Sahabat tanya selepas solat, "Ya Rasulullah, hari ni kita tengok Tuan buat yang tak pernah kita lihat sebelum ni. Tuan ke depan, Tuan menghulurkan tangan, ya Rasulullah. Apa Tuan buat?" Nabi kata, "Dakhaltul jannah." Tadi aku masuk syurga. Aku melihat buah-buahan syurga yang bergantungan. Nabi ni suatu orang yang sangat syafaqah pada umatnya. Rasulullah SAW sangat syafaqah kepada umatnya. Dan apa yang Nabi lihat, itulah yang Nabi ingin memberitahu kepada umatnya. Jadi aku tengok buah syurga, aku nak petik buah syurga tu. Aku petik buah syurga tu, aku bawakan engkau ke tengok buah syurga ni macam mana. Syurga tu la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi qalbil bashar. La ainun ra'at, tak pernah tengok dengan mata. La uzunun sami'at, tak pernah dengar dengan telinga. Wala khatara bi qalbil bashar, tak pernah terlintas pun ke hati kita. Nabi kata, aku nak bawa buah syurga tu. Tapi aku kata syurga ni di antara rukun iman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman tu orang yang mana yang beriman pada benda yang gaib. Jadi bila dah jelas pada benda tu dah nampak jelas. Bila dah jelas benda tu, dah tak jadi gaib lagi, macam mana nak beriman lagi benda gaib? Jadi Nabi tak jadi. Banyak cerita dalam hadis-hadis Nabi. Tapi mahzuf tu dalam syarahan-syarahan yang telah dibuat oleh ulama-ulama. Sebab situation hadis tadi, bila kita ulama, keadaan hadis tadi, ulama menceritakan baru kita boleh dapat tahu macam mana dalam body language tadi. Macam tuan-tuan tengok saya kan duduk seorang, tapi depan saya 204 orang. Tapi saya dengan body language saya tadi. Dulu mula-mula dakwah ni, dia bayan buat syarahan dengan berdiri. Satu masjid lah saya berjalan masa tu saya berdiri. Umur saya 14, 15 tahun masa tu. 15 tahun, 16 tahun saya bayan kat masjid mana. Umur 16 tu tahun 84 saya pergi kat Kedah. Satu masjid saya jalan. Sebab lepas tu baru orang dakwah duduk bayang atas kursi. Dulu bayang berdiri, dakwah ni bayang berdiri, tak bayang atas kursi lagi. Duduk bayang berdiri lagi tahun awal 80-an. Lepas tu baru duduk atas kursi.
Dia tak tahu kerusi, tanganlah bergeraknya, kaki tak bergerak lah. Khair, tak apa. Jadi Mi'raj tadi terdapat Mi'raj. Jadi maklumlah di sini Nabi baru turun daripada Mi'raj rohani. Ada dua jenis Mi'raj, Mi'raj rohani dan Mi'raj rohani dan jasmani. Banyak berlaku kepada Nabi Mi'raj rohani sahaja. Banyak kali berlaku. Dakhaltul jannah. Nabi kata aku masuk syurga. Itu roh Nabi ke syurga, sedangkan Nabi dijasad di bumi. Pada peristiwa ini ulama mengatakan Nabi berada di kebun, dan masa tu roh Nabi Mi'raj, masa tu roh Nabi baru masuk balik dalam jasad Nabi. Bila Sayyidina Abu Hurairah ada depan Nabi, baru Nabi kata, "Masya'nuka ya Abu Hurairah." Abu Hurairah, apa hal ni, termengah-mengah ni, gabra ni, kenapa ni? Makalah Sayyidina Abu Hurairah flashback balik cerita untuk mengingatkan Nabi. Flashback balik cerita untuk mengingatkan Nabi. Tuan bersama kami, Tuan keluar, kami rasa heran. Akulah orang yang pertama yang gabra, dan kami cari Tuan tak sampai-sampai, tak jumpa-jumpa. Kami cari kat lorong masjid Madinah, kami curi di rumah isteri-isteri Tuan, tak ada. Jadi aku sentiasa tahu Tuan, aku tahu bahawa Tuan akan datang ke kebun. Maka akulah datang kat kebun ni. Akulah mula-mula masuk. Sayyidina Abu Hurairah je masuk kebun. Orang lain duduk luar kebun, tak masuk lagi. Abu Hurairah ni cepat. Khadim kan, dia kena cepat. Buat kerja tu tangkas, dia mesti cepat daripada orang lain. Sebab nak cari makhdum dia, nak cari orang yang dikhidmatkannya tadi. Orang khadim tu khadam lah, Melayu panggil khadam, Arab panggil khadim. Jamak dia khuddam. Tapi orang yang kita khidmat tu dia panggil makhdum. Nak cari makhdum. Khadim saja tahu makhdum. Kita saja tahu tentang syekh kita. Kita khadim banyak, mana kita tahu semua. Jalan dia semua kita tahu. Tak apa. Di situlah boleh ambil peluang. Orang ke bazar seminggu sekali je. Boleh pergi ke bazar nak beli barang-barang keperluan. Ke bazar, pasar-pasar lah. Saya tiap-tiap hari ke pasar, naik basikal. Ada basikal markas tu saya akan ambil. Saya akan beli ubat Maulana. Saya akan pergi ke pensuri. Pensuri ni kedai jual bahan mentah untuk buat ubat. Saya tahu semua jenis ubat. Saya beli. Maulana akan kirim kat saya. Saya pergi ke dekat pensuri tu. Saya kata nak ni. Saya tahu habis senarai ubat, tapi tak pandai buat ubat. Saya tak belajar. Mana kata kau jangan jadi bomo sudah nanti. Saya kata tak, saya tak akan jadi bomo. Saya buat dakwah aja. Saya mengajar, saya buat dakwah aja. Okey. Later. Maulana tu dia syok aja nak buat ubat. Dia buat ubat satu ketika majun aflatun. Majun tu beribu-ribu harga majun tadi. Sebab buat daripada kayu oud. Saya buat majun tu. Saya bintil satu. Lepas siap mana tengok ada dalam 100 biji. Kecil-kecil tu saya buat. Itu pun beribu harga dia. Beribu Pakistan lah, dalam beratus ringgit Malaysia lah. Kecil-kecil je majun tu. Majun aflatun. Majun tu dibuat dengan kayu oud. Maulana banyaklah kayu oud. Orang Arab datang, bawa kayu oud. Oud yang segar-segar, yang fresh tu, kayu oud tu. Saya lah kena buat ubat. Kena giring lah, kena apa semua. Maulana seronok je buat ubat. Lepas tu dia akan bagi kat orang, dia tak makan pun. Jadi pertanyaan Nabi seolah-olah Nabi tidak ingat pada apa yang berlaku sebelum ini, kerana roh baginda baru turun dari langit. Seperti seorang yang baru sedar daripada pengsan, dia bertanya, kenapa orang berkumpul di sekelilingnya? Oleh sebab itu Sayyidina Abu Hurairah menceritakan semula perkara yang berlaku kepada Nabi. Semua sahabat keluar mencari Nabi kerana cinta mereka kepada Nabi. Hai, cinta membuat seorang tu buta. Allahu Akbar. Al-muhabbah asum wa ama. Cinta itu menyebabkan satu orang tu pekak dan buta. Buta dah. Tak cantik. Tapi dah cinta mak. Biarlah tak cantik pun. Biarlah hitam. Tapi hati saya berkenan mak. Tolonglah minta budak tu mak. Cinta. Asum wa ama. Asum wa ama. Asum tu maksudnya buat satu orang tu pekak dan tuli, dan buat satu orang itu buta. Cinta itu buta. Cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, seolah-olah cinta itu
Jadi oleh sebab itu cinta kepada Nabi perlu dizahirkan. Sahabat dia cinta kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak tengok Tuan seminggu, saya tak boleh tidur. Dia zahirkan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar Sayyidina Abu Hurairah cerita Abu Hurairah Nabi ini kan, maka Nabi memberi berita gembira kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ni berita gembira nak bawa ni. Berita gembira kepada Nabi, sampaikan berita. Oh, Nabi kata, kesiannya. Macam itulah lebih kurang kalau bahasa kita. Allah, kesiannya kamu semua duk cari aku. Maka Nabi ni dia mempunyai syafaqah, simpati yang begitu tinggi, kasih sayang yang begitu tinggi pada umatnya. Satu ketika Nabi SAW doa kepada Aisyah, ya Allah, selamatlah Aisyah daripada azab begini-gini. Selamatlah Aisyah. Aisyah begitu gembira, tersukur bergembira. Dia ketawa sehingga muka dia kena muka dia ni kena di paha dia. Oh, macam tu sekali tunduk gembira. Nabi kata, Aisyah, kenapa gembira sangat? Dia kata, ya Rasulullah, kenapa tak gembira? Seorang kekasih Allah telah doa kejayaan untuk saya dan kesejahteraan saya untuk ke syurga. Aisyah, untuk kamu aku doa jarang-jarang pun kamu suka kan? Aisyah, aku doa untuk umatku setiap waktu. Aisyah, aku selalu doa untuk umatku setiap waktu. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Nabi sangat menyintai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bila Nabi rasa dengan sebab akulah sahabat aku risau, maka Nabi nak sampaikan berita gembira. Apabila mendengar cerita Sayyidina Abu Hurairah, maka Nabi memberi berita gembira kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk menyampaikan berita gembira kepada sahabat sebagai ganti kesedihan dan kebimbangan sahabat tentang kehilangan Nabi. Dengan cerita dengan kehilangan Nabi tadi, maksudnya dengan sebab aku sahabat risau, aku nak bagi berita gembira. Itulah Nabi kata, apa berita gembira tu? Nabi memberi 2 kasut. Saya shortcut dalam syarah saya. Nabi kata, ya Abu Hurairah, kalau kau bagi tahu orang kat luar sana, sahabat-sahabat kat luar sana, dengan siapa saja orang yang kamu keluar daripada pagar ni, daripada tembok ni, dan beritahu kepada siapa? Apakah maknanya lalu Nabi memanggil daku dan kami berasa bimbang. Maka tengok kan terjemah tadi, sehingga keluar kebun. Dan Nabi kata, barang siapa mengutus daku untuk mengisytiharkan bahawa siapa yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah dengan yakin dalam hatinya, pasti dia masuk syurga. Pasti dia masuk syurga. Tapi nak sampaikan berita gembira tadi, mesti ada tanda. Mesti apa? Ada tanda. Abu Hurairah, ni kasut aku. Kau pegang dia, 12 kasut. Nabi bagi tahu, ini kasut aku, dan sampaikan berita gembira itu kepada orang sahabat-sahabatmu, sahabat-sahabatku yang berada di luar kebun. Sampaikan berita gembira kepada mereka. Dan kata, ini kasut aku. Maksudnya, setiap berita yang nak dibawa mesti ada tanda. Mesti ada tanda. Sebab tu setiap surat yang dihantar mesti ada penama pengirimnya daripada siapa, dan mesti ada signature sebagai tanda surat itu, sebagai tanda surat itu daripada si fulan. Ini satu contoh lah, tapi di sini di atas berita. Jadi sebab itu kami di markas Raiwin, kami di Raiwin kan, masa kami belajar dulu, kami di madrasah, sekolah-sekolah agama semua sekali, bila surat datang, surat itu
tidak ada nama pengirim, dan surat itu tidak ada signature, buktilah, tanda tu buktilah. Sebab tu Nabi ada cop mohor tu, Muhammadur Rasulullah, cincin Nabi tu mohor cop. Jadi kalau tak ada cop, so raja-raja dulu tak terima bukti. Jadi mohor tak ada. Jadi waktu kami kan kadang-kadang surat komen datang lah, komplain macam-macam lah. Tapi orang komplain tu tak ada nama. Sebab tu kalau surat-surat sampai kepada Maulana, mana tanya, ada nama tak? Ada nama pengirim tak? Sebelum baca tu tanya dulu, ada nama pengirim tak? Ada. Ada sign nama tak? Ada. Baca. Kalau tak ada nama pengirim, sign nama, surat tu tak dibaca, terus buang dalam tong sampah. Jadi ambil kita tempat-tempat yang besar, markas-markas yang besar, tempat-tempat pengajian ulum yang besar. Kadang-kadang surat tu surat layan sampai. Surat layan ni dia tak ada nama. Bila tak ada nama, tak perlu baca tuan-tuan. Jangan baca, buat sakit hati je komen dia. Suruh terus masuk dalam tong sampah, bakar je. Tak perlu tahu apa dia komen. Kadang-kadang kita baca, kita nak tahu dia komen apa, tak payah tanya dia komen, terus bakar masuk tong sampah je. Terus bakar masuk tong sampah saja. Masuk tong sampah, tak payah baca. Pening kepala, buat sakit kepala saja. Orang komplain kita, siapa hak komplain tu tak tampil ke hadapan, takut, tak payah. Surat layan kita panggil dia, tak ada nama. Jika jadi surat layan, tak payah baca. Tak payah baca isi dia, terus datang tong sampah. Jadi Nabi SAW, balik pada Nabi. So saya cerita ke Aisyah cerita. Sebab tu tuan-tuan kan dengan Maulana Bayan, Maulana lama Bayan kan, satu cerita dia bawa cerita banyak. Sebab dia nak compare cerita tadi dengan cerita semasa. Cerita Nabi, dia akan bawa cerita tabi'i yang compare dengan hadis Nabi, dan dia akan bawa satu cerita baru yang mana zaman sekarang yang compare dalam hadis tadi. Tatbik, dia nak tatbikkan hadis ni. Khair, okey, tak apa. Jadi Abu Hurairah, ni kasut dia bawa. Ini sebagai tanda yang mana mengatakan, begitu tanda yang mana dia kata ini tanda bahawa surat ini daripada berita ini daripada aku. Tidak orang tanya Abu Hurairah, engkau ni cakap macam ni, betul ke berita engkau? Kalau orang iskalkan lah, orang buat satu pertanyaan, betul ke Abu Hurairah? Kita kan duk cari Nabi, tiba-tiba engkau mari bawa berita Nabi pula, kata ni sabdaan Nabi. Jadi kalau tanda, kalau orang kata macam tu, na'lain, ni kasut yang mulia tau. Mana orang boleh pakai kasut mulia ni? Hanya Nabi yang memakai kasut tu. Jadi satu orang, dia bawa kepada, ni sebab cerita tabi'i dengan cerita kasut Nabi. So dia ada compare banyak cerita. Satu orang, dia bawa kasut Nabi depan Harun Ar-Rasyid. Itu saya buat cerita Nabi, cerita tabi'i dan cerita sekarang. Tuan-tuan tengok jalan cerita. Sebab tu kata Ustaz-Ustaz Bayan tu, orang kata, apalah Ustaz Bayan ceramah ni ke sana ke sini. So sebenarnya kita nak cerita banyak di situ, tapi masa sikit sangat, masa pendek sangat. So nak cerita, sebab tu ulama-ulama India, Pakistan bila dia buat ceramah 3-4 jam, simple aja. Sebab benda banyak nak cerita kat situ, perlu terangkan satu-satu. Sebab saya pernah buat satu ceramah di satu tempat, saya bagi isyarat saja. Cerita ni saya isyarat, cerita ni saya isyarat, cerita ni saya isyarat. Suatu ulama besar di madrasah tu dia panggil saya. Masa tu saya tengah keluar setahun. Kata, Ustaz datang, dia kata, Masya Allah, Ustaz punya ceramah bagus, dia kata. Tapi satu je, dia kata, sebagai ayah, sebagai pakcik, saya nak nasihatkan Ustaz, kalau nak cerita satu, ceritalah dengan detail. Jangan tuan menganggap orang yang berada di hadapan tuan sudah mengetahui cerita itu. Saya dapat banyak belajar. Dia tegur saya begini-begini dalam ceramah. Sebab tu dia kena ceramah ni saya cakap cepat ni, sebab saya dah tengok masa dah berjalan mencemburui saya. Jadi itu masa dia. Jadi ni kasut Nabi ni ada bukti dia. Nabi memberikan 2 kasut sebagai tanda khabar, tanda berita lah. Khabar tadi berita lah, tanda bahawa berita itu daripada Nabi. Hadis ni, khabar tu hadis lah, bahawa hadis yang nak disampaikan oleh Abu Hurairah ni ialah
daripada Nabi SAW. Satu perkhabaran daripada Nabi. Oleh itu setiap perkhabaran perlu ada tanda seumpama surat dan sebagainya. Jika tidak, maka ia tidak perlu dilayan. Nabi bersifat syafaqah untuk gembirakan sahabat dan Nabi telah sampaikan berita gembira. Okey, cerita tadi. Balik kepada cerita tadi. Jadi, cerita tadi, orang telah bawa kasut. Satu orang, dia telah bawa kasut nak lain mubarak Nabi kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni ialah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah bawa kasut. Jadi, bawa kasut depan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid cium kasut tadi. Dia kata, Amirul Mukminin, ini kasut Nabi. Ini nak lain mubarak Nabi. Harun Ar-Rasyid panggil, cium. Allah, rindunya aku pada kasut ini. Maka Harun Ar-Rasyid kata, keluarkan uncang. Maka khadam tadi keluarkan uncang. Maka dia pun bagilah uncang tadi pada orang yang memberi kasut tersebut. Orang tu pun keluar. Maka menteri orang kanan dia kata, tuanku, takkan tuanku tak tahu tu kasut bohong lah. Mana kasut Nabi ada dengan orang biasa? Mesti ada dengan keturunan tuanku. Keturunan Abbasiyah, pakcik Nabi. Takkanlah kasut tu duduk dengan orang yang tak tahu mana hala. Tapi raja cerdik. Harun Ar-Rasyid ni memang cerdik. Tidak, tak boleh jadi pemimpin lah tak cerdik. Jadi, dia kata orang itu, aku takkanlah tak tahu kasut tu bukan kasut Nabi. Aku pun tahu capra mana datang bagi kasut ni. Aku pun tahu siapa orang tu yang bawa kasut tu. Dia nak apa? Dia nak ni. Dia nak ni. So, aku kata, aku ciumlah kasut itu sebagai tanda hormatnya aku pada kasut tadi. Dan aku bagi dia, dia dah dapat habuan dia perginya. Kasut tu tak payah pun, bukan kasut Nabi pun. Tapi kenapa aku buat begitu? Harun Ar-Rasyid kata, kalau aku tak buat begitu, aku tidak menghormati kasut itu, maka orang itu akan keluar daripada istana ni. Orang itu akan keluar daripada istana ni. Dia akan heboh. Aku bawa kasut Nabi pada Amirul Mukminin. Dia tak terima. Dia baling kasut Nabi. Amirul Mukminin tidak menghormati kasut Nabi. Nak lain mubarak Nabi. Maka dia akan sebarkan berita. Jadi semua habis FB sebar berita. Habis terbalik. Habis. Semua kena. Masyarakat mana tahu hakikat sebenar. Sekarang zaman dunia di jari, dunia di tangan tuan-tuan. Dunia tangan tuan-tuan. Orang sampai berita betul ke tak? Berita betul, semua tuan-tuan share. Semua tuan-tuan share. Oh macam ni lah, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw falyasmut. Kita dah belajar hadis tu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya pada hari kiamat, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairah, hendaklah dia cakap benda yang baik. Aw falyasmut, kalau dia tak tahu apa-apa, diam sudah. Ni kita pun gatal tangan share je buku. Kita gatal tangan share juga. Marah hari ni tu, marah lah, sedih lah, macam-macam dia. Hari ni semangat sebab esok hari terakhir lah. Ramadan nak tinggalkan kita dah tuan-tuan. Tetamu yang mulia akan meninggalkan kita dah. Tak tahu lagi tahun depan dapat atau tidak. Hanya Allah saja yang tahu. Tetamu yang mulia akan tinggalkan kita. Maka kata Harun Ar-Rasyid kata, dia nak duit je, bagi sama dua. Bagi RM1 dua. Satu uncang, bagi je. Tutup mulut dia. Jadi sebab tu ulama membuat satu kaedah. Kita untuk menolak sesuatu musibah yang besar, kita kena tolak musibah kecil. Kita
Dia ada satu kaedah tu. Nama apa kaedah tu dalam fiqh tu? Untuk untuk mengelakkan orang daripada kena benda yang besar, maka kita memadam dengan benda yang kecil. Mana kita okey kita bagi benda yang kecil. Dia panggil darar ni. Raf'ud darar. Ada satu kaedah dalam fiqh, apa istilah dia, kadang-kadang terlupa, terlepas pandang nak cakap apa tahu. Dipanggil radud darar, darbud darar tadi. Nak tolak satu benda yang besar tadi, kita memadai dengan benda yang kecil. Nak tolak salah besar, ambil salah kecil pun okey tak apa. Dia kadang-kadang nak buat dalam satu hukum fiqh tadi. Ini kata tak boleh. Dia kenapa boleh pula? Sebenarnya atas satu penolakan supaya benda besar tak berlaku, benda kecil diboleh dan diharuskan. Itu sebab tu ada dalam fiqh, dan kaedah itu dipakai dalam usul. Apa dipanggil? Jangan kita salahkan orang, pok-pok ustaz kau yang kata tangan tu. Jangan salahkan orang. Kita tengok kita. Apa sahaja tuan-tuan, minta maaf saya kena tegur tuan-tuan. Apa sahaja yang kita belajar, kita jangan tengok salah orang. Kita tengok untuk diri kita. Kita ada muslihah. Kita tengok untuk diri kita. Kita jangan orang ni lah salah, orang ni salah. Itu yang masalah dunia tak berubah sekarang. Sebab setiap orang ni tengok kesalahan orang, dan setiap orang dia akan melihat apa yang dia betul. Dia akan tegakkan benda yang betul. Jadi ulama-ulama ajar kita supaya apa? Kita dapat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ustaz ni macam mana? Dia kata macam ni, kata macam ni. So, banyak benda ada kita salah betul. Tapi banyak benda yang kita perlu belajar. Jadi Harun Ar-Rasyid kata, alah dia nak duit 20, dia nak duit je samah dua. Orang Kelantan kata dia nak duit samah dua je, bahagi je, lepas tu dia tutup mulut. Kalau kita tak tutup mulut, maka dia akan sebarkan Amirul Mukminin telah berlaku biadab dengan kasut Nabi yang mulia. Disebar habis berita tu. Akhafud dararain, akhafud dararain, kita ambil hak mana, hak mudarat dia sikit tadi. Hak paling mudarat yang paling sikit, untuk menolak satu benda yang besar. Khair, untuk menolak satu fitnah yang besar, lah kita bagi sikit sama dua tak apa, tak kisah apa pun. Begitu. Zahirnya ada banyak perkara yang, jadi itu sebagai tanda. Nak lain Mubarak tadi sebagai tanda yang bahawa berita ini daripada Nabi SAW yang diberitahu kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya habiskan hadis ini lewat sikit, tak apa. Zahirnya ada banyak perkara yang mahzuf, yang tersembunyi di sini. Tidak selayaknya Sayyidina Umar memukul tanpa periksa. Sayyidina Umar adalah orang daripada sahabat yang besar yang telah lama memeluk Islam. Adalah perlu menghormati orang yang telah banyak dan lama memberi pengorbanan dalam usaha agama. Jadi Sayyidina Abu Hurairah seronok nak bawa berita gembira ni. Allah, nasib malang. Apa nasib malang? Jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kalau dalam bahasa kita, Abu Hurairah seronok sangat hari ni. Kenapa muka tersenyum-senyum, mewek muka senyum je Abu Hurairah? Kenapa? Dia kenapa tak gembiranya? Aku nak sampaikan satu berita gembira kepada sahabat kat luar sana. Dan berita itu datang daripada Nabi. Berita itu datang daripada Nabi. Aku nak sampailah berita tu. Dan ni kasut Nabi ni sebagai tanda bahawa berita tadi adalah benar. Ummah orang lama, ummah orang buat kerja lama, orang faham dengan selok-belok masyarakat. Pelajar depan guru macam pijak semut tak mati. Pelajar depan guru pijak semut tak mati. Kalau tak ada guru, raya Hindu lah kelas tu. Apa maksud raya Hindu? Bising. Sebab tu kalau satu ustaz uzur ke, kelas tu kosong, maka muda kita kata sibukkan pelajar dengan kerja, atau ustaz mana boleh ganti masuk tak mengajar pun ada dalam kelas, okey lah. Kenapa? Tidak raya Hindu lah pelajar tu, dia kata. Pandai kan? Jadi Umar kata, Abu Hurairah, aku rasa tak sesuai. Abu Hurairah, balik. Jangan sampai berita ni. Sebab apa? Dua situasi yang berbeza, tahu tak? Nabi SAW mempunyai syafaqah, cinta sayang. Umar ni dia sifat jalan sikit, dan dia tahu keadaan luar. Orang luar dia tahu. Dia kata,
Tak boleh. Cerita ni mana boleh. Jumpa siapa ucap la ilaha illallah dengan hati yang yakin masuk syurga. Tak buat habis lah semayang tak tinggal. Tak tinggal belaka. Iman tak kuat lagi. Macam mana ni boleh berlaku? Umar kata Abu Hurairah balik. Jangan sampai. Abu Hurairah kata, kamu ni siapa? Nak tegur aku ni kasut Nabi. Dia kata, nak tegur aku siapa? Jadi pertelingkahan pendapat. Sebab tu Syekh Zakaria rahmatullahi alaihi kata perselisihan pendapat sahabat dengan Umar dengan sahabat. Dia bawa dalam fadail tabligh, tapi dia tak bawa kisah ini. Dia kata tidak siapa pun mengkafirkan Umar walaupun pendapat dia berbeza dengan Nabi. Sebab pandangan dia berbeza. Nabi atas dasar syafaqah, kasih sayang. Umar atas dasar dia faham orang luar. Umar kata Abu Hurairah balik. Abu Hurairah kata, sama siapa nak tahan aku? Pesan 2-3 kali, tak nak dengar. Kamu ni tak dengar aku, dia aku bagi sebiji. Bukan tiba-tiba. Dalam hadis tu kata tiba-tiba jumpa Umar terus tumbuk dia. Maksudnya ada benda yang tersembunyi di situlah. Ada banyak discussion lagi. Abu Hurairah begini. Umar lagi sebiji. Kawan tu jatuh terlentang. Wah, jatuh terlentang. Balik. Lepas balik tu, balik jumpa Nabi. Nabi kata, malakah ya Abu Hurairah? Apa nak Abu Hurairah balik dalam keadaan menangis? Bila balik Umar, faraka Bani Umaru. Bila Umar tengok Abu Hurairah nak jumpa Nabi, Umar pergi selalu belakang. Ikut daripada belakang. Dia kata, aku jumpa Umar tadi. Aku nak sampai berita gembira ni. Umar kata, jangan. Lepas tu aku nak juga. Umar kata, jangan. Lepas tu Umar bangih. Dia bam. Dia bagi satu tumbukan. Aku pun jatuh terlentang. Maka Nabi SAW pun tanya Umar, adakah benar yang Tuan telah buat kita? Dia kata, ya benar ya Rasulullah. Cuma saya nak tanya, adakah benar berita yang gembira ni? Dia nak bukti juga. Apakah berita gembira ni datang daripada Tuan yang supaya Tuan beri kepada Abu Hurairah dan sampaikan? Nabi kata, ya. Dia nak tahu juga adakah berita tu pasti atau tidak. Kena tanya balik. Tapi Umar kata, yalah saya buat. Tengok Nabi ingin menyampaikan berita gembira tersebut. Dilarang oleh Sayyidina Umar. Perbezaan ini disebabkan kedua-dua mereka melihat dari sudut yang berbeza. Keadaan Nabi, kecenderungan beliau dengan sifat jamalnya, sifat sayangnya, cantiknya. Manakala Sayyidina Umar kecenderungannya ialah sifat jalal, keperkasaannya. Sayyidina Umar mengetahui keadaan orang ramai sebagaimana keadaan pelajar mengetahui keadaan rakan-rakannya yang tidak diketahui oleh ustaz. Depan ustaz tu kan, iza ta'arada mufsadatain. Itulah bila dapat ta'arudnya dua benda itu, mana kita cari mana hak paling ringan. Okey, betul dah tu. Dia tu kaedah yang dipakai. Terima kasih Muhammad Amin bin Okey. Jadi sifat yang mulia ada pada Nabi memudahkan para sahabat memberi pandangan mereka. Jadi begitu. Jadi bila Umar kata betul ke ya Rasulullah? Nabi kata iyalah, okeylah. Cuma Umar kata begini ya Rasulullah, mengikut pandangan saya perkara ni tak perlu lagi disampaikan. Jadi kan tak semua benda mesti kita sampaikan kepada umum. Walaupun daripada yang Nabi suruh tak semesti sampai pada umum. Sebab Sayyidina Umar memahami situation audience yang ada dengannya. Orang yang ada dengan dia tu Sayyidina Umar faham. Dia kata, bagi pendapat saya Rasulullah, saya rasa tak sesuai lagi sampai. Biarkanlah. So Nabi dengar reason dia tadi. Nabi dengar reason Umar tadi. Maka Nabi kata, okey, tinggalkan dia, tinggalkan umat dan terus beramal dengan apa yang telah saya sampaikan. Berita ni tak payah sampai lagi. Okey. Sifat yang ada pada Nabi memudahkan para sahabat. Nabi ni satu orang sahabat yang digeruni, tapi sahabat tetap menghormati. Nabi ni terlalu rapat dengan sahabat. Jadi sahabat boleh cerita. Jadi kadang-kadang kan Nabi memberi satu-satu hukum. Nabi memberi satu-satu hukum.
Maka sahabat boleh bertanya lagi, sebab dia dari ketua, dari hak ketua saja, bila ketua bagi kita kena ikut. Tak, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah ini daripada pandangan Tuan atau ini daripada perintah Allah, daripada Allah SWT? Nabi kata itu pandangan aku je. Maka kalau pandangan Tuan, ini pandangan saya. Satu ketika pandangan saya, sahabat memang close dengan Nabi, tapi penghormatan pada Nabi tetap diutamakan. Cuma sahabat ni memang close dengan Nabi. Satu orang sahabat dipanggil Nabi, ya Rasulullah, saya ajak Tuan untuk makan ke rumah saya. Nabi kata, aku nak bawa Aisyah sekali, sebab Mak Aisyah pun tak makan. Nabi tak katalah macam tu, aku nak bawa Aisyah sekali makan. Tak Tuan, saya nak panggil Tuan seorang je. Nabi kata, Aisyah pun nak juga, aku nak bawa juga Aisyah. Nabi kata, ya, sahabat tu kata, ya Rasulullah, Tuan seorang je. Sahabat ni kan dia betul, orang yang betul lurus. Nabi kata, tak, Aisyah bersama aku. Sebab Aisyah pun dah tak makan lama dah, sebab tu aku nak bawa Aisyah. Dia baru dia kata, okey, Tuan bawalah Aisyah. Jadi maksud ada communicate, daripada orang atasan dengan bawahan tu boleh communicate, tapi orang bawahan masih stay penghormatannya pada orang atasan, walaupun mereka tadi boleh bercommunication. Maknanya kita tahu bos kita lembut, kita ambil kesempatan. Tak, penghormatan pada orang besar tetap, tapi orang besar mesti ada communicate yang mudah disampaikan oleh orang bawahan. Jadi bersama Nabi, akan keakraban sahabat bersama dengan Nabi tidak menghilangkan adab mereka bersama Nabi. Tinggalkanlah orang ramai untuk mereka beramal. Maklumlah bahawa bukan setiap perkara boleh diumumkan kepada semua. Setengah perkara hanya perlu diketahui oleh mereka yang khusus agar tidak menjadi fitnah. Di sini hikmah adalah amat penting. Itu natijah dia. Saya ambil benda-benda sikit-sikit saja, sampai saya cerita banyak di situ. Cerita tentang Abu Hurairah ni memang seronok. Setiap kali cerita pada pelajar yang baru, memang saya seronok cerita ni. Cerita Nabi, takkan tak nak seronok. Seronok hati kita dengan cerita-cerita Nabi je lah, dengan hidup kehidupan Nabi SAW. Okey, wallahu alam. So kita berhenti di situ. Jadi insya-Allah nanti pada siapa yang telah masuk, pada siapa yang mana telah daftar, mungkin dia rasa nama dia tak tahu, mungkin kesilapan macam mana dengan tu, nanti saya akan dapat daripada saya punya penyelia tu, nama-nama tadi saya dah ada dalam 60 lebih tu, saya akan masukkan di page saya nama-nama tuan yang mana telah berdaftar di dalam daurah Kitabul Ilmu kita, dalam kitab Daurah Jilid 1 Kitabul Ilmu. Saya akan masukkan hari ini insya-Allah, sekejap lagi ke tengah hari saya akan masuk. Tuan-tuan akan tengok nama tuan-tuan yang mana yang dah daftar tapi tak ada dalam nama tu. Tuan-tuan boleh WhatsApp pada saya, sebab saya nak akan buat benda ni FB khusus lah. Yang telah daftar ni kita akan masuk dalam kelas yang khusus lah. Dalam FB saya tidak umum lah, dalam kelas FB umum saya akan buat satu grup yang khusus dalam FB untuk pengajian ini. Jadi saya beritahu sekali lagi, untuk mereka-mereka yang tidak daftar lagi, daftarlah. Daftarlah, insya-Allah daftarlah dan masuklah. Dia ada sedikit lah pembayaran tu. Bila pembayaran tu dah dibayar, so dia ada kelulusan sedikit lah. Sepatutnya saya tak nak cerita benda ni, tapi banyak kali orang tanya saya, orang tanya macam-macam. Jadi dia tak faham, saya kata bacalah penerangan di dalam macam mana untuk isi borang pendaftaran tadi. Begitu. Tapi kadang-kadang tak faham macam-macam lah. Kita okeylah, tak kisah, saya terima benda tu. Jadi saya akan boleh daftar lagi. Saya tak tutup lagi pendaftaran saya tak tutup lagi. Sebab hari pun saya tak tetapkan lagi. Saya ingat saya nak bincang hari ini, tapi esoklah mula tengah-tengah pembelajaran, tengah-tengah tuan-tuan ramai, saya skip sikit cerita, saya ambil masa dalam 10 minit, kita bincang. Lepas tu kita sambung balik. Kena ingat saya nak bincang selepas habis kisah ni. Tapi kisah ni terpanjang pula, tak sempat pula, dah masa dah nak habis dah. Masih boleh daftar lagi. Kita tengoklah
seminggu selepas raya ke 10 hari selepas raya, kita akan bincang semula. Jadi kita akan bincang esok hari terakhir kita di 30 Ramadan. Saya akan bagi masa tuan-tuan, ingatkan tuan-tuan tulis, Ustaz, macam mana kita nak bincang? Tak apa, tengah-tengah kita mengaji ni kita bincang pun tak apa, tak kisah. Dia panggil jumlah muqtaridah, jumlah yang mana tidak ada hubung kait dengan situasi cerita yang nak disampaikan. Dalam bahasa Arab dipanggil jumlah muqtaridah. Okey, never mind, benda tu okey. Kita bincang sama-sama. Tuan-tuan pun dah mengenali saya di dalam FB ni, di alam maya ni. Begitu sikit sebanyak. InsyaAllah esok kita bincang balik. Tengah-tengah tu lah saya akan ambil dalam pukul 6.45, 7 suku ke, saya akan ambil masa dalam 10 minit. Kita bincang macam mana tarikh dia. Dan satu berita gembira yang saya akan bagi pada tuan. Macam mana Abu Hurairah nak bagi berita gembira ni kan. Tuan-tuan dengar esok berita gembira yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan semua. InsyaAllah ada tu berita gembira. Sabar dulu. InsyaAllah saya cakap macam tu, berita gembira. Kita dengar berita gembira. Saya kata bila saya nak bagi berita gembira? Nantilah cerita Abu Hurairah ada berita gembira. Saya akan bagi tahu berita gembira pada tuan-tuan insyaAllah. Boleh insyaAllah. Itu dia tak boleh cerita banyak lah. Setakat tu sudah je lah. Cerita duit mana Jamsyid tu. Okey. Maksudnya beritahu hubungan rapat tu kita dengan ustaz-ustaz, itu saja. Ending of the cerita tak perlu. Kadang-kadang cerita tu dia tak ada ending pun. Tuan-tuan tengok story apa semua tak ada ending pun, bersambung lagi. Tengok cerita alligator lah. Alligator dah mati, apa tinggal anak kecil lagi alligator. So cerita tu tak habis. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahim ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afa fa'fu alghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan jangan lupa insya-Allah esok kita doa lama sikit untuk Ramadan yang terakhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.